muka surat 222. Kamu merujuk muka teks muka surat 222. Tajuk kita pada hari ini ialah penggunaan cermin, iaitu dalam bab 8 iaitu cahaya dan optik. Okey, ini merupakan bab yang kedua terakhir sebab kita ada insya-Allah 9 bab dan mungkin dengan apa ni dengan pandemik ni dan mungkin apa ni kamu lambat lagi balik ke sekolah sebab bila buka sekolah pun dia akan utamakan dulu pelajar-pelajar SPM, kemudian tingkatan 4 dan seterusnya baru tingkatan 3, 2 dan 1 dan mungkin kamu balik sekolah tahun depan ataupun hujung tahun ni kita tak tahu, tapi mungkin kamu akan habis silibus dalam bab kamu akan habis silibus ni dalam secara PD dan insyaAllah kalau sekolah dibuka nanti mungkin kita akan buat eksperimen-eksperimen yang patut kita buat sepanjang bab daripada bab 2 sampai bab 9. Jadi masa balik ke sekolah mungkin saya tidak akan ulang balik apa yang telah kita belajar, cuma kita akan buat banyak aktiviti-aktiviti yang diperlukanlah yang kita tak dapat buat sepanjang PDPR. Okey, jadi kita akan masuk bab 8.1 iaitu bab penggunaan cermin. Ini adalah bab baru. Semuanya berkaitan dengan cermin. Jadi dalam bab yang sebelum ni kita telah belajar tentang tentang pembakaran bagaimana pembakaran berlaku, syarat-syarat pembakaran serta komposisi udara yang terdiri daripada oksigen, karbon dioksida, nitrogen, gas-gas nadir ataupun gas lengai berserta dengan gas-gas lain lah termasuk dengan habuk dan semua tu. Kita juga telah belajar tentang pencemaran udara. Okey, pencemaran udara yang apakah punca-punca, kesan-kesan dia dan cara bagaimana kita nak mengatasi pencemaran udara itu. Okey, jadi dalam tajuk kita pada hari ini penggunaan cermin. Jadi kita akan belajar dahulu dalam bab ini ialah kita akan belajar tentang membezakan imej sahih dan dengan imej maya, kemudian berkomunikasi mengenai imej dan cermin satah, cermin cekung dan juga cermin cembung. Kamu juga akan belajar tentang bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin satah, menggunakan cermin satah untuk mengaplikasikan konsep pantulan cahaya, mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan kita, serta membina alat optik dan menghargai penggunaan alat optik untuk meningkatkan keupayaan diri manusia dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan mengaplikasikan cermin satah, cermin cekung dan juga cermin cembung. Inilah yang akan kamu belajar dalam bab ini, dalam topik ini. Okey, jadi kita akan mulakan dahulu dengan cermin satah. Jadi apakah itu cermin satah? Jadi kalau ikutkan dalam setiap hari dalam kehidupan kita, kita akan lihat cermin. Kita nak siap, kita nak bersiap pagi-pagi pergi sekolah, kita nak pergi mana-mana, pergi kedai dan semuanya, kita akan tengok muka, imej kita dalam cermin. Setiap hari, tipulah kalau kita hidup kita pernah tengok cermin. Dan cermin kita lihat itu di rumah tu, cermin muka lah kan, cermin muka itu kita panggil sebagai cermin satah. Okey, imej sahih ialah imej yang terbentuk pada skrin, manakala imej maya ialah imej yang tidak dapat terbentuk dalam skrin. Jadi imej kita dalam cermin terbentuk di belakang skrin, oleh itu imej yang terbentuk pada cermin ialah imej maya. Jadi kalau ikutkan dalam cermin satah, dia boleh membentuk dua jenis imej, iaitu imej maya ataupun imej sahih. Macam sekarang ni saya berada di depan komputer, di depan laptop saya melihat suatu imej yang terbentuk, iaitu imej imej yang terbentuk pada skrin. Jadi dia merupakan imej sahih. Manakala kalau saya ambil cermin, contohnya saya ada cermin muka pula kan, let's say lah ini ialah cermin muka. Saya tengok ada cermin muka dekat depan handphone saya ni.
Saya tengok cermin tu dan saya nampak muka saya dalam cermin tu, bermaksud wajah saya ataupun image wajah saya ni berada di belakang cermin. Maksudnya dalam cermin tu di belakang dia. Kita nampak ia seperti kita dalam cermin tu. Jadi bermaksud itu ialah image yang terbentuk ialah image maya. Itu beza dia. Okey, jadi kita ada 3 jenis cermin, iaitu cermin satah, iaitu cermin yang lurus tu, biasa yang cermin muka semua tu ialah cermin satah. Cermin cekung dengan cermin cembung. Biasanya cermin cekung dengan cermin cembung ni kita dapat lihat banyak letak dalam kereta. Bukan dalam kereta, yang ada cermin bulat yang nampak cekung sikit tu. Cekung yang nampak cembung. Nampak cembung sikit. Ataupun yang cermin yang kamu nampak di tepi jalan, terutama di Seleko. Kamu nampak ada cermin bulat yang besar di Seleko, kamu tujuan dia lah untuk lihat kereta di Seleko lagi satu. Kita tak nampak, jadi dengan cermin cembung tu kita dapat lihat adakah ada kereta di Seleko sebelah sana ataupun tidak. Tu dia menggunakan cermin cembung. Okey. Ini ialah konsep pantulan sinar cahaya, di mana melalui cermin, bila cahaya yang melaluinya dia akan terpantul macam ni, kemudian melalui cermin dia akan terpantul ke arah pantulan mengikut arah cahaya. Kalau macam ni contoh 30 darjah dia arah sinar cahaya, dia akan terpantul balik dalam arah 30 darjah. Okey, cermin satah mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Jadi sinar cahaya yang terpancar di atas cermin akan dipantulkan. Jadi konsep dia ialah bila kamu melihat cermin, untuk melihat muka kamu sendiri, kamu akan dapat lihat wajah kamu di dalam cermin tersebut. Okey, dia menggambarkan konsep sinar lah, konsep pantulan cahaya. Kalau kamu duduk dalam bilik yang gelap, kamu letak cermin muka depan muka kamu tak nampak apa-apa sebab tiada apa cahaya yang dipantulkan. Jadi bermaksud kamu kena berdiri di depan cermin dengan keadaan ada cahaya. Sebab cahaya tu termasuk dengan wajah image kamu tadi tu akan melalui cermin dan akhirnya pantul balik ke arah ke mata kamu. Bila contoh let's say lah ini ialah cermin contoh. Kita ada cahaya dari belakang ni semua. Kemudian okey, macam ni ada cahaya. Jadi dengan akibat datang dari cahaya ni, dia akan terus ke arah cermin. Depan kan. Jadi bila di depan terus, jadi dimasuk dalam cermin dia akan pantul balik ikut arah. Maknanya cahaya datang daripada depan cermin, iaitu masuk muka saya tadi. Wajah saya tu, dia datang daripada depan cermin, jadi dia akan masuk ke dalam cermin dan akhirnya pantul balik. Sebab depan jadi dia akan pantul sama balik ke belakang. Ikut berapa dia punya peratus dia punya degree pantulan itu. Degree cahaya tu dari degree pantulan tu sama. Jadi kalau dia lurus, dia akan patah, dia akan pantul balik lurus ke arah mata saya. Mata saya sini, bila mata saya sini saya pandang cermin satah, dia akan pantul balik ke arah mata saya dan mata saya akan menerima cahaya tersebut. Jadi cahaya akan sampai ke arah mata saya dan masuk ke dalam retina mata dan akhirnya di retina akan menghasilkan impuls dan impuls itu akan dihantar ke mana? Dihantar ke otak dan otak akan mentafsirkan bahawa apa yang saya tengok itu ialah wajah saya sendiri. Jadi saya tahulah apa yang saya kena buat. Rambut saya kalau berterabuk atau tidak terurus, saya akan ambil sikat untuk saya sikatkan dan sebagainya. Okey, boleh so far? Okey, jadi aplikasi cermin satah dalam kehidupan ialah cermin satah membantu penari untuk membetulkan pergerakan dia. Ni konsep sama seperti tengok muka awak sendirilah, penari. Dia menari di depan cermin, jadi dia dapat lihat dia punya konsep tarian dia, adakah bagus atau tak bagus dan apakah yang dia perlu tambah baikkan. Dan cermin satah memberikan ruang bilik menjadi kelihatan luas. Walaupun bilik awak kecil, bila awak letak cermin satah satu bilik ni dia dalam cermin satah, dia akan menyebabkan bilik awak nampak agak luas.
Okey, aplikasi cermin cekung. Jadi kita dah ada cermin sata, jadi kita tengok cermin cekung. Jadi apakah aplikasi cermin cekung dalam kehidupan kita? Okey, cermin cekung berfungsi untuk membesarkan imej bagi memudahkan sesuatu untuk bersolek. Jadi cermin cekung digunakan oleh doktor gigi untuk melihat gigi pesakit supaya imej yang terhasil kelihatan tu, tengok lagi dekat dan besar ni, nampak senang lagi untuk dia bersolek. Terutamanya di bahagian macam mata ni yang perlukan imej yang lebih jelas dan besar, lebih dekat lagi. Okey, kalau cermin cembung, macam saya cakapkan tadi lah, ini nampak ni, ini di jalan raya, ini di pasar raya, jadi dia boleh menampakkan imej yang lebih luas di satu tempat. Okey, cermin cembung membantu individu memantau keselamatan diri di selekoh jalan yang berbahaya. Dan cermin cembung di pasar raya dapat membantu pekedai untuk melihat setiap sudut pasar raya supaya dapat mengelakkan kecurian. Ini ialah aplikasi-aplikasi cermin cembung dan juga cermin cekung dalam kehidupan kita. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Jadi kita teruskan dengan alat optik yang menggunakan konsep pantulan cahaya. Jadi alat optik telah direka cipta oleh ahli sains berdasarkan konsep pantulan cahaya untuk meningkatkan keupayaan deria penglihatan manusia. Jadi kita tahu deria penglihatan kita ada organ mata yang sangat peka dengan rangsangan cahaya. Jadi contohnya mata kita ialah organ yang boleh sangat peka dengan rangsangan cahaya. Kita dapat melihat berbagai jenis objek semuanya. Tapi walaupun begitu ada juga limit dia punya had dia. Kita ada benda kita dapat lihat dan kita perlukan bantuan alat optik untuk melihat. Contohnya macam apa ni? Cuba tengok ni, ini ialah apa? Apa benda tu yang awak tengok tu? Contohnya ialah periskop. Periskop ni biasa banyak digunakan dalam kapal selam lah, sebab nak tengok imej di atas air. Kalau tanpa periskop takkan awak nak keluar dari air berenang pula untuk tengok di atas air. Jadi dengan ada periskop awak tidak perlu keluar dari air. Kalau awak berenang dan keluar, habislah. Biasanya kapal selam ni digunakan untuk dalam pertahanan. Jadi kalau awak keluar dah nampaklah oleh musuh awak dekat mana. Jadi dengan ini sekurang-kurangnya dapat tengok keadaan di luar di atas air tanpa perlu awak basah dalam air tu. Okey, kita seharusnya bersyukur dengan ciptaan tersebut dan menghargainya. Contohnya periskop tadi yang saya sebutkan. Okey, ini ialah contoh gambar raja bagaimana periskop berfungsi. Let's say awak bayangkan ni awak dalam air. Okey, ni air ya. Periskop ni konsepnya dia ada cermin dalam ni, cermin sata. Okey, kemudian contoh dah atas air ni ada kapal. Okey, let's say ni ada kapal lain. Jadi kan disebabkan pada waktu siang, jadi cahaya sangat banyak, jadi awak boleh nampak apa ni, kapal ni. Cahaya akan masuk dengan imej kapal yang akan masuk ke dalam periskop dan apabila sampai dekat cermin ini, dia akan memantulkan cahaya. Itu sebab kita letak dia dalam 45 darjah supaya dia akan terpantul 45 darjah ke bawah. Sampai sini dia akan terpantul lagi 45 darjah dan dia akan terus sampai ke arah mata awak. Mata awak di depan periskop.
Jadi bila sampai mata awak dia akan masuk dalam retina, kemudian dia hantar ke otak dan otak akan tafsirkan apa yang awak lihat. Ini adalah konsep cermin dan ini adalah konsep periskop. Biasa banyak digunakan di dalam kapal selam lah macam saya cakap tadi. Okey, periskop merupakan alat yang digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan di permukaan laut. Periskop mengaplikasikan sifat cahaya yang boleh dipantulkan. Cahaya dari atas permukaan laut dikesan oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan oleh cermin lain dan menuju ke mata pemerhati yang berada di dalam kapal. Ini adalah konsep periskop. Biasanya bila kita dengar je periskop, biasanya dia berkaitan dengan kapal selam lah, untuk kapal selam memerhati apa yang berada di atas laut. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. ada sebarang soalan yang kamu tidak faham untuk ditanya? Tak ada. Okey, jadinya kita recap balik apa yang telah kita belajar pada hari ini. Topik dia hari ini simple saja, iaitu berkaitan dengan cermin satah. Cermin. Jadi kamu kena faham kita ada 3 jenis cermin, iaitu cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. Biasanya kita tengok muka kita di depan cermin, kita nak bersolek, kita nak membetulkan rambut dan sebagainya, itu kita panggil sebagai cermin satah. Di mana cermin kita lihat di rumah itu, cermin muka lah, biasanya image kita ni, image tubuh kita ni terbentuk di belakang cermin satah tersebut. Jadi itu kita panggil sebagai image maya. Kalau image yang terbentuk di atas skrin, contohnya macam laptop, itu ialah image sahih. Okey, kemudian kita ada 3 jenis tadi. Ni sebut tadi, cekung, cembung dan juga satah. Jadi biasanya melalui cermin dia akan mengaplikasikan konsep pantulan cahaya dan kita ada aplikasi-aplikasinya. Contoh macam ni lah, kita nak tengok wajah kita sendiri, nak membantu penadi membentukkan pergerakan dia. Kemudian macam cermin cekung biasa digunakan oleh doktor gigi ataupun pesolek untuk lihat wajahnya yang lebih dekat dengan lebih besar. Kemudian cermin cembung biasa digunakan di selekoh jalan dan juga di pasaraya yang besar. Dan alat optik yang menggunakan pantulan cahaya biasanya ialah periskop. Okey, satu lagi alat optik yang menggunakan konsep pantulan cahaya awak boleh rujuk dalam buku teks, iaitu kaleidoskop. Merupakan alat mainan yang dibuat dengan menggunakan cermin satah. Dan biasanya ini digunakan untuk permainan kanak-kanak lah. Okey, jadi awak boleh rujuk tu dalam muka surat 227. Okey, jadi satu lagi kalau awak lihat dalam buku teks ni, cuba awak lihat muka surat 228. Ada satu bahagian ni, sains dan saya. Dia ada 3 situasi. Yang pertama ialah situasi kamu lihat ada seorang budak, dia nak melihat pemandangan di sebelah dinding. Jadi dia boleh menggunakan periskop. Kalau dia tinggi, dia panjang, dia tinggi sikit, dia boleh tengok di sebelah. Okey, kemudian situasi 2, ada pelajar dia nak berjalan ke sekolah tapi ada satu aluan selekoh yang selekoh tajam tapi tak dapat nak lihat apa-apa sahaja di sebelah selekoh tersebut. Kita boleh menggunakan cermin cembung. Sama juga kalau kita naik basikal untuk melihat, tapi kita tak dapat melihat belakang, takkan kita nak pusing kepala saja, jadi kita boleh gunakan cermin cembung letak di kita punya basikal. Konsep dia sama seperti motosikal lah, yang ada cermin kiri kanan daripada pemegang itu. Tujuan dia adalah untuk melihat bahagian belakang motor atau basikal kita. Okey, jadi itulah yang telah kita belajar dalam bab 8.1.
Okey, jadi sebagai latihan pengukuhan, sebagai latihan pengukuhan, saya nak awak buat latihan muka surat 229. Kejap, saya tulis kat sini lah. Saya nak kamu buat latihan praktis formatif. Formatif 8.1 muka surat 229. Okey, soalan 1 hingga 3. Ada saya tulis ni. Okey, jadi saya nak awak buat soalan ini, praktis formatif 8.1 muka surat 229, ada 3 soalan saja. Saya nak awak jawab ketiga-tiga ni dan insya-Allah kita akan bincangkan dalam kelas kita yang akan datang. InsyaAllah dalam minggu depan. Okey, jelas? Jelas. Okey, ada apa-apa soalan? Tiada? Tak ada. Okey, jadi tolong balik nanti ulang kaji balik topik ini dan tolong juga baca subtopik 8.2 iaitu sifat cahaya. Dan jangan lupa untuk buat latihan ini dan tolong okey, hantar sebelum malam inilah. Malam ini jam berapa? Jam berapa awak nak? 9 malam lah kan? Boleh? Boleh. Okey. Hantar sebelum malam ini jam 9 malam. Okey. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Tapi sebelum tu cikgu nak ambil kehadiran dululah. Okey.